Baik, soalan seterusnya Gua Cempedak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker, minta jawapan kepada soalan nombor 5. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Speaker, Yang berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir sekalian. Bagi menjawab soalan nombor 5, dan saya kira diharapkan ini juga dapat kita kirakan sebagai sebahagian daripada bagi menjawab banyak perkara yang dibangkitkan semalam berkenaan dengan pembabitan Kedah Corporation Berhad dengan projek pembalakan di Papua New Guinea. Walaupun soalan itu saya kira juga merangkumi juga Kedah Agro dan satu syarikat yang lain. Yang Berhormat Datuk Speaker, berkenaan teguran yang telah dibuat dalam oleh Ketua Audit di dalam laporannya, khususnya tentang projek pembalakan di Papua New Guinea ini, suka saya maklumkan di sini bahawa ia memang akhirnya projek ini telah diputuskan oleh pihak lembaga pengarah syarikat untuk dihentikan setelah melihat bahawa perkembangan usaha untuk memajukan projek ini nampak tak berkesudahan. Terlalu banyak kewangan yang perlu diletakkan untuk memastikan perkara ini berjalan, termasuk yang disebutkan oleh beberapa orang yang berhormat semalam, sebahagian bayarannya kepada nak bayar yuran sekolah. Ini yang Muhammad Gok Cempedak tanya, bayar yuran sekolah kat siapa? Bukanlah ada expatriate orang kita ke pergi di sana, dah. Tapi seperti yang disebutkan oleh yang berhormat juga semalam, tanah ini adalah customary punya land, ya. Jadi dia ada tuan punya tu, dan mereka ini bila mereka buat dealings dengan izin dengan Mas Incorporated hari itu ni, termasuk di dalam tu nya ialah pembiayaan kepada persekolahan anak mereka. Mari menjelang Christmas ada benda lagi nak kena. Jadi benda-benda hak macam ni yang kemudiannya timbul setelah PKB, setelah KCB, Kedah Corp Berhad masuk untuk menjalankan projek ini. Jadi sepanjang pengetahuan kita, tidak ada elemen-elemen rasuah ataupun penyelewengan yang berlaku, tetapi ianya berlaku kegagalan ini adalah disebabkan pelaksanaan projek yang dipengaruhi oleh banyak maklumat-maklumat yang tidak betul dan disembunyikan oleh pemegang asal saham, iaitu Mas Incorporated PNG Limited. Untuk makluman, kita juga diberitahu kemudian kita bukanlah partner yang pertama. Dah ada kawan-kawan kita sebelum ni masuk pi, istilah dia kantui dengan izin dia, Yang Mak Speaker. Lepas tu cari orang lain pula, kantui pula. Tapi masalahnya bila orang terkantui dengan izin Yang Mak Speaker dengan projek-projek macam ni, orang tak bersembang. Dia malu nak abang kata dia terkantui. Lepas kita juga kena hak macam ni, kemudian barulah dapat maklumat kata, aku pun kena juga, kan? Jadi sepengetahuan kita tidak ada macam tu. Apapun macam yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar dalam sidang akhbarnya dan sebagainya, maknanya kita buka luas. Sekiranya ada apa-apa elemen penyelewengan yang berlaku, SPRM sila masuk, dan SPRM telah pun masuk, dan sebahagian besar fail ini bukan lagi di tangan kita, ada di bahagian operasi khas SPRM untuk melihat benda ini. Dan sekiranya ada terbabit apa-apa yang boleh disabitkan dengan kesalahan rasuah, CBT, dengan izin criminal breach of trust dan sebagainya, maknanya kita terbuka
untuk perkara ini dibawa ke muka pengadilan. Jadi setelah beberapa ketika projek ini berlaku, setelah melihat bahawa terlalu banyak kewangan yang terpaksa dikeluarkan, termasuk yang kemudiannya kita tahu kemudiannya bahawa ada cuba dibuat offshore loan berjumlah USD 44 juta ataupun kurang lebih yang berhormat Datuk Speaker RM 134 juta yang di luar pengetahuan. Kemudiannya kita tubuhkan suatu jawatan kuasa khas untuk melihat perkara ini, pergi siasat dengan agensinya, nama pun agensi ini CIA, Central Investment Agency, Capital Investment Agency, CIA, tapi bukan CIA US no. Setelah ni dan kita dapati bahawa dokumen yang ditandatangani itu, maknanya had di sebelah KCB pun ada, partner kita had 30%, Mars Incorporated pun ada tanda tangan benda itu sekali, dan kemudiannya akhirnya dibuat keputusan supaya perjanjian untuk mendapatkan loan itu juga dibatalkan, tapi sudah tentulah kita terpaksa membayar fee yang telah dibuat oleh pihak CIA ini. Dan kemudiannya projek ini secara keseluruhannya telah dibuat keputusan oleh pihak lembaga pengarah untuk dihentikan keseluruhannya, dan kemudiannya melihat apa-apa tindakan yang boleh diambil untuk memastikan bahawa segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk projek ini dapat kita tuntut semula. Dan untuk itu pada 24 Ogos 2011 kita telah lantik sebuah peguam, syarikat peguam untuk membuat tuntutan kepada Mars Incorporated ini dengan tuntutan sebanyak 5.174 juta, yang mana pecahannya adalah 1.2 juta untuk goodwill payment, mobilization expenses dengan izin Yang Amat Datuk Speaker 3.34 juta, dan cost of shares duly paid berjumlah RM.524 juta, dan juga of course ada sikit lagi bayaran tentang loan arranger CIA yang dibuat itu, yang juga kita tuntut daripada mereka, dan sehingga kini mereka belum memberikan apa-apa jawapan terhadap notice of demand kita ini, dan pihak peguam akan seterusnya mengambil tindakan untuk membuat tuntutan kepada pemilik saham Mars Incorporated ini. Setelah projek ini kita hentikan, kita mendapat maklum bahawa yang sepatutnya shares 70% yang kita telah beli daripada Mars Incorporated ini telah ditukarkan semula kepada Mars Incorporated tanpa pengetahuan kita. Jadi inilah apa senario yang ada, Yang Amat Datuk Speaker, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahawa kita mengakui bahawa dalam hal ini setahu kita tidak ada sebarang unsur-unsur rasuah atau penyelewengan yang berlaku, tetapi adalah kerana banyak maklumat yang disembunyikan daripada pihak syarikat yang menyebabkan kita merasakan projek itu adalah satu projek yang viable, dan tapi akhirnya apabila telah bermula urusan-urusan ini, akhirnya ianya terjadi seperti apa yang ianya telah terjadi. Dan kita dalam soalan tanya apakah tindakan yang akan diambil, macam disebutkan tadi, sekarang di bawah makna SPRM sedang membuat siasatan mereka. Saya pun tak tahulah nama mana lagi, dan lepas tu kita tunggu apa yang akan diputuskan oleh pihak SPRM. Terima kasih, Mak Speaker. Soalan tambahan Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya nak ucap banyak terima kasih kepada anak bukit kerana saya duk dengar jawapan Yang Berhormat tadi, duk teliti. Ini jawapan yang saya nampak ikhlas lah, not defensive, dengan izin. Yang ni yang kita nak dengar sebenarnya dalam Dewan. We have to be transparent.
amat berat bagi saya nak cakap sebab saya tidak suka bau garam dalam orang yang sudah luka sebagai doktor. Tapi saya amat kecewa sekali sebab Pakatan Rakyat sebelum datang mendubuhkan kerajaan, mereka wawakan mereka nak sifatkan rasuah, penyelewengan dan sebagainya, nak membetulkan segala-galanya. Tetapi contoh begitu banyak penyelewengan ditonjolkan dalam sidang Dewan kali ini. Jadi saya cuma nak meluahkan perasaan rakyat amat Ya mengecewakan Muhammad, kepada. soalan ke nak keluarkan kenyataan ni? Jadi soalannya bagaimana Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Kedah nak memperbetulkan dan segala penyelewengan ini yang berlaku dalam kalangan pegawai kaki tangan atau pemimpin Pakatan Rakyat. Sekian saja. Terima kasih Gurun. Saya sebutkan tadi daripada awal lagi, setahu saya, setahu kita, tidak ada unsur-unsur rasuah dan penyelewengan kecuali dibuktikan nanti oleh pihak SPRM ada kes yang boleh disabitkan. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, fakta utama ialah kita disembunyikan daripada fakta-fakta yang sebenar yang berlaku di sana. Yang Muhammad Guat Cempedak sebut dah tadi, dia tulan mungkin IQ dia tinggi, firasat dia tinggi, 3 minggu dia ada di sana, dia sudah dapat merasaikan bahawa memang sukar untuk beroperasi di Papua New Guinea. Dia buat recommendation, kata tak usah masuk, risiko tinggi. Tapi nak kata macam tu pun banyak juga syarikat-syarikat daripada Malaysia yang beroperasi khususnya dalam bidang pembalakan. Dan sebenarnya kita ni, yang ditawarkan kepada kita ni ialah akhirnya bukanlah projek pembalakan itu. Projek pembalakan ini ialah untuk membuat clear felling dengan izin Yang Hormat Datuk Speaker, yang kemudiannya perlu dibangunkan dengan tanaman kelapa sawit. Itu yang jadi hasil daripada balak itu digunakan sebagai modal semula untuk menanam kelapa sawit, dan itulah yang kemudiannya akan menjadi ada elemen profit sharingnya dengan pihak-pihak penduduk tempatan yang menggunakan mereka punya customary land itu. Dan memang ada syarikat-syarikat Malaysia yang beroperasi di sana. Tak silap saya, Rimbunan Hijau, sebuah syarikat daripada Sarawak yang pernah masuk mai ke negeri Kedah menawarkan untuk membuat heli logging di Ulu Muda, melalui syarikatnya WTK Holdings Berhad, dan kemudian tak jadi waktu itu. Setelah masa tu hak duk belah sini, banyak duk belah sana, duk komplain apa semua. Bila kita pula menjadi kerajaan, syarikat yang sama juga buat proposal nak buat juga heli logging, juga kita tolak lah, kan. Jadi ada syarikat yang beroperasi sana, tapi suasana bisnes di Papua New Guinea ini adalah satu suasana bisnes yang cukup robust, dengan izin, dan mungkin ini yang maknanya tak dapat dikesan lebih awal oleh pihak pengurusan, dan akhirnya keputusan dibuat untuk menyertai projek ini, dan kita mula merasai kesan-kesannya kemudian. Dan sebelum luka itu dibubuh garam lagi oleh Yang Berhormat Gurun, maknanya dibuat keputusan untuk diberhentikan ini. Jadi Yang Berhormat Gurun, kita setahu kita, dan saya sebut sekali lagi, saya ulang sekali lagi, bahawa sekiranya terdapat bukti-bukti rasuah dan penyelewengan, kita minta untuk SPRM mendakwa dan mengambil tindakan kepada siapa sahaja yang terlibat tanpa untuk kita berselindung. Dan kita harap insya-Allah selepas ini mana-mana lagi urusan perniagaan dibuat harus diteliti, sebab akhirnya dia melibatkan kewangan ataupun wang yang walaupun mungkin yang berada di Perdana Menteri Besar Kedah, tapi akhirnya wang itu sepatutnya kita janakan sesuatu yang dapat kita kembalikan semula kepada rakyat. Terima kasih.